Masjid Al-Khairiyah, tim yang berusaha memberikan keselesaan kepada banyak para jemaah. Terima kasih diucapkan. Seterusnya kepada semua yang hadir pada pagi hari ini, seperti biasa hari Rabu kita bersama, dan mohon maaf sebab saya sebenarnya yang minta diawalkan, sebab saya kena berhenti macam mana pun pada 9.45 untuk ke USM. Jadi mana dah maklum jadi cuma maaf sebab saya ingat saya dah dari awal, tapi tak tahulah jam di semua tempat yang saya lalu. Jadi Masya Allah, jadi minta maaf ya sebab lewat daripada masa yang sepatutnya dan awal dari yang sepatutnya juga. Boleh ke? Terima kasih. Baik, hari ini kita biasa bincang suratul Mulk, tapi saya ingat jom kita bincang tentang Ramadan lalu, kan? Refreshkan balik kita punya ilmu tentang bulan Ramadan ini, insya-Allah. Baik, biasanya tahun-tahun sebelum ni pun begitu juga sebenarnya ya. Biasanya kita akan cerita tentang Ramadan apa, dan biasanya kerangka itu tak berubahlah ya. Pertama sekali biasa kita akan melihat secara the big picture of ibadah kita di bulan Ramadan. Kita kena tengok daripada bird ataupun eagle view dulu, tengok daripada atas, dan kemudian kita cuba masuk melalui Ramadan ini hari-harinya, dan kita harap sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab ibadah ialah bukan apa yang kita suka, tetapi apa yang Allah suka. Ya, kita akan mengutamakan apa yang Allah suka, Allah mahu, berbanding apa yang kita suka, apa kita mahu, walaupun dalam konteks ibadah itu sendiri. Baik, biasanya pastilah bila kita nak berbincang, ayat yang digunakan adalah suratul Baqarah 183. Itu adalah teras untuk kita cuba memahami perintah Allah, kerana di situ adanya perintah Allah ya. Di situ adanya perintah Allah. Baik, jadi insya-Allah berdasarkan kepada ayat itulah yang akan menjadi perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, ayat 183 min suratil Baqarah dimulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita berhenti kat situ sebab lepas tu dia akan go kepada ayat-ayat tentang rukhsah puasa. Jadi kita ambil ayat azimah ataupun ayat teras dulu ya. Dan di situ insya-Allah memahamkan kita, dan saya minta kepada Allah, ya Allah, fahamkan kami ya Allah, dan kemudian beri kekuatan kami untuk melaksanakan apa yang kami faham. Kerana faham itu kena dulu, kemudian barulah tindakan. Sebab kalau kita dah tak faham, kita dah sesat di permulaan. Kalau kita dah faham tetapi kita tak amal, kita sesat di pertengahan ya. Dan kalau kita amal tapi tak diterima, itu sesat di penghujung. Jadi kita nak sekarang ni di permulaan. Maka berilah kami faham dulu ya Allah, kerana agama dia bina di atas faham. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah nak seorang jadi baik, Allah akan faham dia tentang agama. Maknanya kalau Allah nak jadi kita baik di bulan Ramadan, Allah fahamkan kita tentang Ramadan. Maka ya Allah, faqihna fid din, alimna ta'wil. Ajarkanlah dengan mendalam kepada kami soal agama, dan
ajarkan kami, jelaskan kepada kami tentang apa yang patut kami ketahui di sebalik sesuatu. Baik, bila kita mulakan dengan ya, apa maksud dia? Kita bincang sama-sama. Ya bermaksud wahai. Ayyuha, mana-mana, mana-mana. Alladzina, yang amanu, wahai mana-mana orang yang telah beriman. Jadi ayat ini dari Allah kepada mana-mana orang yang telah beriman. Ibn Mas'ud berkata, apabila kalimat itu adalah huruf munada, adanya harfu an-nida, huruf panggil, maka sekiranya kita beriman, kita akan rasa dipanggil. Jadi bila kita kata ya ayyuhalladzina amanu, kita kena pause sekejap, kita rasakan bahawa Allah sedang memanggil kita. Kita selalu rasa bestnya bila Allah panggil Nabi kan, ya ayyuhan nabi. Allah panggil Nabi. Sekarang Allah panggil kita. Jadi Allah panggil wahai orang-orang beriman. Jadi orang beriman, dia kena rasa, dia kena ambil satu momen yang dia rasa bahawa Allah sedang memanggil aku. Allah sedang memanggil aku. Baik, kita terjemah dulu. Kita terjemahkan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, difardukan, furidah, ya. Kutiba fi'il madhi majhul. Maknanya terjemahnya adalah diwajibkan. Ya. Kalau kata apa? Mewajibkan. Kutiba, diwajibkan. Alaikum, maknanya wajib itu atas kamu. Siapa tadi? Orang yang beriman. Kalau tak beriman, tak wajib. Ya. Maknanya perintah ini adalah perintah bagi orang beriman. Kutiba alaikumus siyam. Baik, diwajibkan kamu apa dia? Puasa. Puasa. Nanti kita pergi depan, kita pergi belakang. Sebab mungkin ada yang bertanya, kenapa, apa beza di antara saum dan siyam? Kita biasa dengar saum, kadang-kadang kita dengar siyam. So apa beza di antara kedua? Nanti kita bincang. Kama, seperti, kutiba, diwajibkan, ala alladhina min qablikum, ya. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, seperti mana diwajibkan juga atas orang-orang yang beriman sebelum kamu. Ya, kama kutiba ala alladhina, al-mahzuf di situ maknanya seperti diwajibkan pada orang beriman sebelum kamu. Ya. La'allakum tattaqun. Apa dia? Dan terjemahan tolong tengok. Apa dia bagi terjemahan? Yang tu kena terjemah dalam kelas. So terjemah dalam kelas dia mesti tak sama bila terjemah kita baca. Sebab kalau tidak nanti orang kata tak datang kelas pun tak apa, aku baca pun dapat juga. Baik, nanti kita kena detailkan sedikit. Sebab saya dapati bahawa penterjemah kadang-kadang antara kesusahan penterjemah adalah bagaimana nak dapat sedekat mungkin dengan makna itu. Tapi kadang-kadang tidak tepat juga. So bila nak tepat dia ada penerangan. So dalam terjemahan dia tak boleh ada penerangan. Baik. So sekali lagi kita mula balik, makna la'allakum tattaqun. Nanti kita hangkan dulu dia punya apa maksud tattaqun itu berbanding dengan makna sederhana yang diberikan biasanya, semoga kamu bertakwa, supaya kamu bertakwa. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, kita ceritakan tadi, wahai orang yang beriman. Ya, wahai sebenarnya wahai mana-mana orang yang beriman, maknanya Allah menyeru pada setiap seorang. Bukan secara alladzina amanu itu dah ramai, tetapi bila Allah gunakan ayyu, setiap seorang, individu. So, wahai mana-mana orang beriman, wahai mana-mana orang yang telah beriman. Orang telah beriman itu ramai, tapi mana-mana itu seorang-seorang. Jadi sebab itulah yang dikatakan tadi, kena rasa kita tu dipanggil. Kita rasa kita dipanggil. Baik, diwajibkan kita adalah siyam. Siyam,
Bermaksud berpuasa. Apa beza di antara shaum dan siyam? Apa beza di antara as-shaum dan siyam? Jadi macam biasalah, tak cantik sebab dia goyang kan. Ada orang dia tak lipu apa. Puasa Ustaz, puasa. Ha? Puasa. Takkan baru waktu Tuhan balik dah tangan dah meletak tutup sangat. Jadi alasan yang macam okey sikit tu goyang lah. Sebab masa tak puasa macam tu juga. Baik. So, kita bincang sikit tentang as-siyam ya. As-siyam. Ya. Macam ni. Oh, ada yang salah? So ini je yang saya boleh buat. Boleh, cikgu? Okey, tak apa. Ni apa? Nampak saja je. Orang belakang ni apa? Kan nampak kan? Baik, as-siyam kita terjemahkan sebagai puasa. Ni baru puasa. Dia tak puasa. Dia puasa lah. Cuba. Yang please ni. Patutlah kalau bola tu kan dia ada waktu cederaan kan. Inilah waktu kecederaan yang kena cover balik. Tapi kali ini tak boleh. So, insyaAllah. Sebenarnya tengok kan, nampak tak? Nampak tak ni? Nampak tak? Nampak apa? Betapa banyaknya ilmu yang ada kat sini kan. Dah melalui berapa kan. Jadi pasal lah ajar tadi nak tengok ni yang baru-baru datang ni, inilah ilmu yang ada pada jamaah di khairiyah ni. Sampai tak mampu lagi dah nak dipadamkan sebab semua dah masuk dalam dada, tapi dah whiteboard dah tak ada. Baik, dengan cepat, as-siyam berbeza dengan as-siyam. Okey. Dia berbeza sedikit dengan as-saum. As-saum. Walaupun kedua-dua macam sama. Baik. Saum adalah menahan. So dalam bahasa Arab, apa saja yang ia adalah menahan, maka itu disebut sebagai saum. Baik. Apabila saum menjadi satu ritual, perintah yang ada syarat dan rukun, maka dalam Quran ditukar untuk secara khusus menjadi siyam. Okey. Walaupun nanti siyam ni maknanya puasa juga, saum makna puasa juga, sebab dalam kisah Siti Maryam, bila Allah suruh dia tidak bercakap, maka menahan diri daripada bercakap itu juga saum. Tetapi apabila dia adalah tentang fardu, diwajibkan, maka Allah tak menggunakan saum supaya berbeza, maka Allah gunakan siyam secara khusus. Jadi tak ada apa beza, tak ada isu sangat pun. Tetapi bila kita duduk dalam pengajian, kita tahu beza rupanya kalimat siyam dan kalimat saum. Baik. So yang diwajibkan kepada kita adalah siyam. So bila dia menjadi satu perintah yang dalam bentuk perintah
secara mempunyai syarat, mempunyai rukun sahbatan, maka dia menjadi perkataannya siyam. Baik, jom kita terus kepada tujuan. Apa tujuan dia? Daripada ayat tadi. Mudah-mudahan tattaqun. So ini adalah matlamat daripada siyam. So siyam matlamatnya adalah tattaqun. Apa tattaqun? Okay, dalam terjemahan disebut takwa, disuruh kita bincang. Sebab itulah tengok terjemahan belum tentu dapat memahamkan, kita perlu kepada tafsir. Sebab tafsir, apa makna tafsir? Apa makna tafsir? Idah. Kalau orang tanya mana tafsir? Idah, penjelasan. Terjemah just untuk bagi tahu apa makna perkataan. Tetapi tafsir adalah penjelasan kepada makna perkataan itu. So, sebab itu bila kita tengok tadi, bila kita katakan, okey, pertama sekali kenapa kita perlu menafsirkan? Kenapa? Sebab tattaqun ini adalah perbuatan, fi'il mudhari', verb. Jadi sekarang ni kita kena terjemahkan dia secara verb. Maknanya diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada orang beriman sebelum kamu. La'allakum, semoga kamu tattaqun. Macam mana terjemah sekarang? Terjemah menjadi verb, menjadi perbuatan. Bukannya takwa menjadi masdar. Ataupun kadang-kadang supaya kamu menjadi orang bertakwa, itu dah jadi isim fa'il. So dia punya terjemah tu menjadikan bahawa kita tak berapa nak tangkap makna apa yang Allah nak sampaikan. Sebab kita terus terjemahkan sama ada takwa. Takwa itu adalah masdar, nama terbitan. Ataupun semoga kamu jadi orang bertakwa, itu dah jadi isim fa'il. So mungkin kita lari beberapa makna daripada beberapa penjelasan daripada terjemah yang sederhana. Baik. So takwa, kalau kita, sebab tu kita kata tadi, wahai orang-orang yang telah beriman. Sebab fi'il madhi past tense. So terjemahannya kena telah. Wahai orang yang telah beriman, orang yang akan beriman, orang yang nanti beriman, tak. Maknanya orang yang confirm dah dia tu beriman. Baik, sebab tu kita terjemahkan tadi, wahai mana-mana orang yang telah beriman, maka diwajibkan, sebab syariat diwajibkan ke atas kamu. Baik, sekarang kita nak bincang kat ni. Bincang kat ni. So, tattaqun supaya kamu melaksanakan perbuatan takwa. Sebab dia adalah fi'il. So, supaya kamu melaksanakan perbuatan takwa. Jadi puasa, jadi kat sini kita nampak satu benda yang agak istimewa pada puasa. Sebab puasa adalah juga amal takwa. Betul kan? Puasa adalah amal takwa. Tetapi amal takwa ini dia boleh trigger untuk amal-amal takwa yang lain, which is tak berlaku pada perintah-perintah yang lain. Perintah yang lain, solat amal takwa, ya, solat amal takwa. Namun puasa secara khusus Allah nak bagi tahu dia adalah amal takwa yang trigger, yang gerakkan, yang apa lagi? Yang cetuskan amal perbuatan takwa yang lain. Okey, kita nampakkan dulu ya. Sebab la'allakum tattaqun ini disebut sebagai khabar la'alla. Secara nahwunya adalah khabar la'alla. Cuma sekarang kita nampak dulu ya struktur ayat ini. Baik, bila kamu melakukan perbuatan takwa, apabila kita sebut perbuatan, dia mesti ada apa? Pertama, orang yang membuat, atau dalam bahasa Arab disebut fa'il. Memang betul lah ya. Yang ini masa kat sini ada ustaz menerangkan dulu fa'il. Okay?
Alhamdulillah, tengok padam kat sini tapi ingat dalam kepala. Power tak power ni Masjid Khairiyah, insya-Allah ya. Pada ni lebih power lagi sebab dia bukan tengok saja, dia pakai kamera dia sendiri. Kamera masjid ni? Sampai lagi. Dia dah ada juga. Oh. Jam. Ya, kalau dia saya agak buat dia duduk belah-belah Tanjung Karang lah pun ya. Sebab yang duduk belah Kuala Selangor baru sampai pukul tadi kan. Ni Tanjung Karang pun buat duduk ya. Macam ni tak sampai lagi, saya kata belah Tanjung Karang punya jam ni, insya-Allah. Baik. Apabila kita katakan, bila kita faham, oh ini adalah sebab ini adalah kalimah perbuatan, fi'il, jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, bukan nouns, tetapi fi'liyah. So bila kita kata fi'il, automatik dalam kepala dia adalah perbuatan, dia mesti ada fa'il, orang membuat. So maknanya semoga orang itu adalah kamu, nita ni adalah kamu, supaya kamu membuat perbuatan takwa. Jadi puasa satu amal takwa yang menggerakkan kamu melakukan perbuatan takwa. Tatakuni kamu, itulah fa'ilnya. Dan apabila kita buat satu perbuatan, akan ada satu lagi bila dia fi'il, bangun membuat. Bila kita bangun membuat dalam bahasa Melayu kot, dalam bahasa Melayu fa'il akan ada satu lagi. Apa nama dia? Apa dia? Apa dia? Sekejap saya cari. Apa dia? Dan bila ada perbuatan, ada orang yang membuat dan ada ni rupanya, masya-Allah. Ni makhluk, masya-Allah. Alhamdulillah, semua lekat dalam kepala walau dah dipadam kan. Al-ilmu fi sudur wala fil sutur. Ilmu tu ada dalam dada, bukan dalam catatan. Alhamdulillah, Masjid Khairiyah membuktikannya. Amin. Baik. Jadi kalau macam tu, ada tak kita tertanya-tanya? So, kita dah jumpa ini adalah dia punya fa'il. Ini adalah struktur perbuatan. Ini adalah fa'il. So, mana maf'ulnya? Mana yang kena buatnya? Oh, siap kena buat. Siap. Trigger kat sini, trigger sini, macam tak balik ya kita. Pusing. So dia mesti pergi kat sini. So baik. Maka yang kena buat, oleh kerana tak ada dah. Tak ada. Maka bila tak ada dalam bahasa Arab disebut mahzuf. Mahzuf. Maksudnya benda tu ada tetapi tak ada dalam perkataan, dia ada dalam faham. Dalam bahasa Arab pun, bahasa Melayu kan, bahasa Melayu pun sama. Kalau saya kata bangun, bukan suruh. Tak, jangan tak. Walaupun saya kata bangun, tetapi sebenarnya ada mahzuf yang banyak. Maksudnya apa? Bangunlah. Kalau saya kata saya nak fahamkan maksud mahzuf. Kalau saya kata bangun, nampaknya bangun, tetapi ada benda yang tak ada ditulis tapi kita faham. So kalau cikgu lah kata pada muridnya bangun, apa mungkin maksud cikgu tu? Semua murid bangun. Itu. Jadi nampaklah semua murid tapi tak tulis pun, sebab dia mahzuf. Tetapi bila orang tu baca, dia faham. Ada lagi tak makna lain yang dimahzufkan? Contoh, cikgu suruh bangun tapi cikgu tahu ada 2-3 orang yang memang tak boleh bangun. Maka mahzufnya adalah bangunlah wahai murid, kecuali yang memang tak boleh bangun. Nampak dah? Ada banyak perkataan yang mahzuf, tak ada tetapi orang faham. So di sini juga berlaku bahawa la'allakum tattaqun, sebab kita dah jumpa alhamdulillah fa'ilnya, kita tahu ini adalah struktur ayat jumlah fi'liyah, maka kita kena tahu apa dia maf'ul. Maka ulama kata di sini penting sangat bahawa yang mahdhuf yang kena buat adalah dzunub. Dzunub, dosa-dosa. Jadi
Kalau kita bagi balik ayat ini, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Kenapa diwajibkan puasa? Sebab ini adalah ayat perintah, maka dia bukan saum, maka dia siam. Maka seperti mana orang sebelum kamu, saya tak nak cerita, kalau cerita tu panjang lagi, dia punya cerita dia. Tetapi kita terus pergi kepada matlamat, la'allakum, semoga-moga kamu, wahai orang beriman, tattaqun, kamu dapat melakukan perbuatan takwa, supaya bila kamu buat perbuatan takwa untuk menjauhkan daripada dosa. Baik, itu struktur ayat ini yang kita kena faham. Kalau kita terjemah orang yang bertakwa, kita tak jumpa benda ni. Sebab tu kita kena tengok bagaimana dia disusun, ya, bagaimana struktur ayat. Bila kita dah dapat struktur ayat, mari kita ambil kefahaman. Maka sebab itu semua yang dikasih sekalian, mari kita cuba praktis. Mari kita cuba praktis bagi kita ingat secara subconscious. Okey, saya tanya ya. Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita puasa? Untuk diampun dosa. So bagi clear. Walaupun ayat ni panjang, tapi kita buat satu statement, yang statement tersebut difahami dengan mudah oleh kita. Kenapa kamu berpuasa? Untuk dihapuskan dosa, untuk dijauhkan dosa, untuk diampunkan dosa. Dijauhkan dosa, diampunkan dosa, dijauhkan dosa. Apa lagi tadi? Saya sebut 3 tadi. Dihapuskan, diampunkan, dijauhkan. Okey ya. So kalau saya tanya balik, setelah kita faham struktur ayat ini, maksudnya kenapa kita Allah wajibkan berpuasa? Supaya kita dijauhkan daripada dosa, dihapuskan dosa, diampunkan dosa. Okey. Kenapa kita sekarang ni bulan Ramadan kan, kita tengah puasa kan, dan sekarang kita datang kelas. Untuk apa kita datang kelas? Bagi clear. Untuk apa? Untuk apa dapat ilmu? Untuk amal. Untuk apa kita amal? Untuk takwa. Untuk apa takwa? Kan payah panjang. Suka panjang. Saya tadi tak panjang walaupun lewat tadi untuk makluman. Saya cari kan. Jadi ini kita saja suka panjang. Kita kata bagi, sebab otak kita ni subconscious, dia faham statement yang padat, dan kita ulang. Kenapa kita belajar sekarang? Dihapuskan dosa. Clear. Kenapa kita tadarus? Clear. Nampak tak? Dihapuskan dosa saya. Kenapa kita tarawih? Dihapuskan dosa. Kenapa saya qiyamul lail? Dihapuskan dosa. Sebab benda ni penting. Kenapa dia penting? Sebab seandainya tidak jelas, maka kita mungkin akan terperangkap di dalam tipuan kebaikan. Imam Al-Ghazali berpesan, Al-hijab hijaban. Menghalang seseorang dari kebaikan itu ada 2 dinding. Satu dinding kegelapan. Satu dinding adalah nur, cahaya. Kita tak nak cerita kegelapan. Kegelapan adalah dosa, kegelapan adalah jahil, jahat. Itu adalah dinding penghalang orang dengan Allah. Namun kita kena hati-hati sebab ada satu dinding lagi yang menghalang kita dengan Allah daripada cahaya. Ilmu rupanya boleh menghalang seorang dengan Allah. Amal soleh boleh menghalang seseorang dengan Allah. Buat baik boleh menghalang seseorang dengan Allah.
Jadi sekarang ni kerana kita duduk pada dinding yang kedua yang kita tak nak menjadi penghalang, maka pada ketika itu Masya Allah diajarkan cara kepada kita di bulan Ramadan. Apabila kita masuk bulan Ramadan, besarkan pandangan tujuan aku lakukan amal adalah untuk aku diampun oleh Allah, dihapuskan dosaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Mungkin kita tak perasan lagi apa impact dia. Sebab mengaji Al-Quran adalah karamah, zikir adalah karamah, qiyamul lail adalah karamah, buat baik adalah karamah, sedekah. Hari ini bulan Ramadan, Nabi paling banyak bersedekah. Kata Ibn Abbas, Nabi ni seorang yang sangat pemurah, tetapi di bulan Ramadan dia paling pemurah. Dia paling pemurah sebab kelebihan yang memang ada dalam bulan Ramadan yang Allah nak gandakan rezeki kita melimpah ruah, maka jangan kita lepaskan, insya-Allah. Baik, pada sedekah ada karamah. Baik. Bila ada karamah, kita takut kita tak mampu jaga, maka jadilah skrip Ramadan antaranya adalah you berapa dah hari ini baca Quran? Nampak kan? Belum kami hari kedua dalam 2 juzuk. 2 juzuk. Kalau surau kami buat memang grup-grup yang memang komited lah. Ya, biasanya sehari kami settlekan dalam 5 juzuk. Dalam 2 juzuk. Nampak tak? Tanpa sedar, sebab dia karamah, kemuliaan. Kita rasa suka, bahkan kita rasa kenapa tak tahu aku ngaji Quran ya? Nampak tak? Sebab dia karamah. Dan akhirnya mengaji Quran kita menjadi pendinding antara kita dan Allah. Makin banyak mengaji, makin besar dinding antara kita dengan Allah. Tak cukup tahu lagi lah dia orang ni, payahlah. Jom kita live tengok, tunjuk ya. Ni majlis tadarus hari ni. Assalamualaikum ya. Terima kasih yang follow. Ya Kak Jam, alhamdulillah. Ya, jadi ya kita buat Quran ni ialah saya ni memang alhamdulillah dah tiap-tiap tahun baik, nampak dah. Itu dah jadi hijab. Sedangkan kita ibadah untuk dekat dengan Allah. Maka sekarang dia ajar satu kaedah nak selamat kitanya amal. Nak selamat kitanya amal adalah letak dosa kita kat depan. Letak dosa kita yang kita nak jauh. Sama ada kita nak jauh, tetapi masalahnya dosa yang kita nak jauh tu dah ada kat kita dah, dan kita nak dia dihapuskan. So apa benda yang boleh menjauhkan daripada dosa, itulah perbuatan takwa. Itulah perbuatan takwa, sebab perbuatan itu nak menjauhkan daripada dosa. Maka pada saat itu, sebab tu saya katakan bahawa ganti clear dalam kepala kita. Kenapa kita qiyamul lail? Aku nak minta diampun dosaku oleh Allah. Ya. Kalau tidak, kita akan bercerita benda ni. Kita semua orang tahu kan? Tadi lepas semua hujan kan? Tak hujan? Tak ada sekejap dia pukul 4.30 dia ada hujan. Masa tu anda tengah tajuk dia kan dapat. Tapi ya Allah, sekejap dia bagi macam turun apa tu, dia macam boom sekali je. Alhamdulillah lah, rezeki Allah bulan Ramadan kan. Jadi memanglah masa tu sesuai kita. Saya pun yalah, masa tu pun saya rasa dalam rakaat ke-40 tak silap ni. Nampak kita suka cerita. Kita kalau boleh janganlah orang tak tahu, please tahu. Kalau dah tahu, alhamdulillah settle kerja kita. Kan bahaya. Kan kebahaya. Sebab kita tak ada benda yang kita nak bawa depan Tuhan melainkan amalan. Tetapi kalau Allah kata dalam hadis, Nabi sebut Allah kata pada manusia, awwalu ma yuhasabun nas yaumal qiyamah. The first orang yang ditanya adalah Allah nak timbang orang ni. Yang pertama ialah satu kategori manusia. Jadi kategori manusia saya gambar lebih banyak jelas. Allah kata kumpulkan satu manusia kumpul. Kita pun tengok tengok sebelah okay. Masya Allah, best ni
Tengok yang memang kita bisa tengok dia ni, kalau dalam TikTok dia memang rajin puasa, alhamdulillah. Tengok pula ini TikTok yang memang baca Qurannya banyak, kita bulan grup tu kita best. Inna awwalu ma yuhasabun nas, orang manusia yang pertama Allah kata dihadap adalah orang-orang kelompok ini, kelompok manusia yang dibuat banyak amal dan sekarang dipanggil oleh Allah. Ya Allah, dia kata, aku ni telah menuntut ilmu dan aku mengajarkan ilmu, maka wahai Allah, aku nak pahala daripada-Mu, wahai Allah. Maka Allah kata apa dia? Wahai Allah, janganlah ini yang kami dengar bila kami berdiri depan Allah nanti. Allah kata apa dia? Kata, engkau bohong, kata Allah. Cuba bayang, bukan isteri kita cakap kau bohong, bukan suami cakap kau bohong, bukan anak kata Umi bohong. Allah kata, engkau bohong. Engkau bukan menuntut ilmu kerana-Ku, tetapi minta orang panggil kau alim. Maka langsung tak ada pahala. Cuba bayang, kita tengok pada atas neraca, licin licau, tak ada benda. Dosa maintain, dosa maintain. Dan orang ini diheret ke neraka jahanam. Datang pula orang sedekah, yang geng ramai tadi kan, dan kata, ya Allah, tasaddaqtu sadaqatan, aku telah bersedekah dengan sedekah, wahai Allah. Maka manakah ganjaranku? Kata lagi apa kata Allah pada dia? Kata, engkau bohong, kata Allah. Bohong. Engkau bukan sedekah kerana aku, tetapi engkau minta orang panggil kau dermawan. Jadi sebab itu Masya Allah. Dan hatta yang akhir sekali ialah seorang yang datang dengan luka berdarah kerana syahid. Ya Allah, aku telah qataltu wastahadtu, aku telah berperang dan syahid aku, kata dia. Ya Allah, bagaimana, di mana pahala syahidku, wahai Allah? Allah kata apa? Engkau bohong. Kata, engkau bukan berperang kerana aku, tetapi engkau minta supaya dipanggil pahlawan pemberani, as-suja', battal, hero. Nak ke? Sahabat saya, hendakkah benda itu? Sekarang Allah ajar. Allah tak nak kita nanti di hari akhirat. Maka sebab itu kita kena letak dosa yang menggunung itu yang kita minta, ya Allah, jauhkan, hapuskan, ampunkan, wahai Allah. Dosa kita kan sangat banyak, kita je lupa. Adzambu la yufna wa dayyanu la yamut. Dosa takkan pernah hilang, kita je hilangkan daripada memori. Hari bila berlaku 24 jam, kita dah mula rasa tak bersalah. Bila rasa lepas 2 hari, kita rasa dengan sebab sikit-sikit amal, dah rasa mulia. Nampak dah berubah dalam hati kita. Kerana itu semua yang saya kasih sekalian. Masya Allah. Seminit ni, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Dah, saya nampak minggu. Ya Allah, saya nampak minggu. Baik, justru semua yang dikasihkan, insya-Allah kita akan ada lagi. Saya rasa kita boleh sambung lagi sebab banyak benda yang kita kena nampak daripada ayat ini. Nanti ada pecahan-pecahan kat tengah tu, in between di antara tu, nak sampai ke situ dan semua proses, ada benda yang alangkah baik kita faham. Baik, semua yang dikasihkan mungkin sebagai akhir ni, ada kita mungkin tak perasan lagi pun, tak perasan lagi benda ni kan. Baik, ketika Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, andai aku bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang aku kena buat? Nabi ajar apa? Nabi ajar tentang apa? Nabi ajar tentang apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, engkau yang mengampun. Ampun apa? Dosa. Adakah maksud hadis itu adalah bila Sayyidatina Aisyah dapat sebagai Aisyah tak payah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, tarawih tak payah, innaka afuun tuhibbul afwa, baca Quran tak payah, innaka afuun tuhibbul afwa, pergi kelas tak payah, innaka afuun tuhibbul afwa. Dah, buatlah amal, tetapi tujuannya adalah untuk sebab pada malam Al-Qadar itu subuh harinya mungkin berlaku pula dialog-dialog macam ni. Allah Haji, malam tadi kan dia tu apa tu tujuan nak cakap sebenarnya? Angin dia, Allah, tak sejuk tak panas. Tu nak cerita apa? Nak cerita kita dapat Lailatul Qadar lah tu. Dan cuba